Assalamualaikum, welcome back to Cengkeh Channel. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Korang mesti tertanya-tanya mana Kak Cengkeh? Mamat mana pula ni? Okey, saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Abang Cengkeh. Okey, mana-mana korang yang pernah tengok konten saya yang pakai topeng tu, itulah saya. Inilah wajah sebenarnya Abang Cengkeh tu. Okey. Saya diminta oleh Akak Cengkeh di mana beliau meminta saya untuk membawakan satu slot baru, iaitu slot Malam Seram Cengkeh. Okey, di mana slot kali ini kami akan menjemput mana-mana YouTuber ataupun mana-mana subscriber yang ingin berkongsi cerita dan kami menjemput mereka untuk berkolaborasi dengan kami. Okey, baru-baru ni saya ada scroll YouTube dan ada ternampak satu channel ni. Channel ni agak menarik. Di mana channel ni dia menceritakan tentang kisah-kisah pembunuhan, kisah-kisah paranormal, seram dan sebagainya lah. So saya pun menjemputlah YouTuber ni untuk berkolaborasi dengan kami dan alhamdulillah beliau bersetuju untuk berkolaborasi dengan kami. Okey, sekarang beliau bersama dengan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abang Cengkeh. Apa khabar? Khabar sihat. Terima kasih Abang Cengkeh kerana sudi menjemput saya ke Cengkeh Channel. Sama-sama. Okey, boleh perkenalkan diri tak? Dan apa nama channel YouTube anda? Okey, nama saya Shadows. Okey, saya daripada H Shadows Channel. Macam Abang cakap tadi di mana saya menceritakan kebanyakan kisah-kisah paranormal, misteri dan juga jenayah yang pernah berlaku di dunia kita ini. Dia banyaklah bercampur aduk semua. Okey, Shadow. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kerana sudi terima pelawanan kami untuk berkolaborasi dengan kami. Okey, untuk makluman Shadows, Shadow merupakan YouTuber pertama yang dijemput untuk berkolaborasi dengan kami. Saya memang membesar hati bang. Memang membesar hati sebab sudi jemput saya bang. Okey. Boleh cerita sedikit tak tentang siapa Shadow ni? Dah berapa lama dah jadi YouTuber? Silakan Shadow. Okey, so nama panggilan saya Shadows. Okey, saya dalam bidang YouTuber ni baru lagi. Saya baru start dalam tahun ni. Dah plan lama dah sebenarnya nak start, tapi akibat masa dan semua tu tak sempat lah nak start. So akhirnya saya dapat peluang untuk mulakan channel saya. So macam saya cakap tadi, kebanyakan kisah-kisah yang saya bawakan kepada channel saya merangkumi kisah-kisah paranormal dan kisah misteri dan juga jenayah. Tapi macam kisah misteri, saya nak pastikan make sure yang viewer saya faham yang misteri tak semestinya ada kaitan dengan hantu tau. So misteri ni cabang dia besar. So di situlah saya menceritakan dalam channel saya, and also dalam channel saya kebanyakan kisah saya ada pengajaran di sebalik segala kejadian. So mana viewer kita dapat jugalah sedikit sebanyak pengajaran, bukan hanyalah konten yang biasa ataupun yang kosong. At least ada some take from konten saya ni. Okey, maaf Shadow, apa nama YouTube Shadow tadi tu? Channel H Shadows Channel. H Shadows Channel. Shadow Channel. Okey, hari ni dah berapa subscriber dah, Shadow? Alhamdulillah, hari ni saya dah dapat 100 subscriber. Selepas 2 bulan lebih, akhirnya 100 subscriber juga saya dah dapat tarik perhatian lah. Alhamdulillah. Okey, dah berapa lama dah jadi YouTuber Shadow ni? Dalam 2 bulan macam tu. Alhamdulillah. Mana-mana korang yang belum subscribe, jom kita subscribe guys. Okey, saya dah letakkan link kat description kat bawah ni. Korang boleh klik dan terus support guys. Jangan lupa tu guys. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom kita dengar kisah pertama dari Shadows. Alright.
Okey, kepada semua viewers JK Channel, hari ni saya akan berkongsi dengan korang dua kisah yang boleh dikatakan pengalaman yang agak seram. Salah satunya pengalaman saya sendiri dan satu lagi pengalaman rakan rapat saya yang memang saya kenal dah lama. So, pengalaman dia agak boleh dikatakan memang menyeramkan lah. So, untuk kisah yang pertama ni berkenaan dengan pengalaman saya sendiri So, kisah ni berlaku pada tahun 2017 macam tu tau. Lewat 2017. Di mana saya dengan rakan-rakan saya ni plan lah, okay, nak keluar lepak bersama kan. Lepas lama bekerja and tak jumpa semua. So, kita orang plan nak lepak satu kawasan ni. Saya tak nak nama tempat tu, tapi kawasan ni berdekatan dengan TTDI, dekat Kampung Penchala. Tapi nama kedai tu saya tak nak sebut. Alright, so kebetulan pula salah seorang kawan saya pula, dia baru turun daripada Johor. So peluang lah untuk lepak bersama-sama. Alright, so what happened is that pada malam tu, lepas kita semua dah set, semua dah plan, okay, kita bertemu dalam pukul 9 macam tu, and semua dah get ready lah. So kita pun dalam perjalanan, saya pun dalam perjalanan ke tempat tu. So kawan saya seorang ni, saya bagi nama dia, nama samaran dia lah, Rizal. Okay, Rizal dah sampai dekat lokasi tau. So dia seorang je, dia tengah tunggu kita orang semua. So saya yang kedua sampai dekat kawasan. So saya pun park kereta. Lepas dah park kereta everything, so okey lah, saya pun turun daripada kereta. Member saya Rizal ni pun datang lah, approach ke arah saya. So everything seems macam biasa lah, macam tak ada masalah, semua macam okey. Dan tiba-tiba member saya tegur. Dia kata, Shadows, kau, isteri kau tak keluar sekali ke? So time tu saya rasa pelik saya tanya dia, isteri saya yang ada sekali dengan saya? Saya nampak macam ada isteri Shadows dekat seat belakang. So this is the part yang mana saya rasa pelik. Pelik sebab apa? Kalau katakan sekalipun kalau isteri saya ikut dalam lepak ni, takkan dia duduk belakang, mesti duduk depan dengan saya. Okay, so time tu dah rasa lain macam dah. Permulaan dia belum apa-apa lagi, permulaan dia. So saya bagi tahu lah kawan saya Rizal ni, Rizal, aku tak nampak siapa-siapa kat belakang tu, kau biar betul kan? Dan Rizal check balik, mungkin headrest kereta kot yang nampak macam orang. So kemungkinan time tu lah. So tak nak fikir apa-apa. So kita orang pun tunggu dengan dua member lagi sampai. And bila diorang sampai, so kita orang pun lepak macam biasa. And untuk pengetahuan semua orang, saya ni jenis yang boleh kata lancang gak lah mulut kan. Jenis cakap besar, dari segi apa orang kata, bila bab-bab alam gaib ni kadang-kadang saya boleh terlepas cakap. Okay, terlepas cakap. So kita orang malam tu, kita orang gelak besar semua benda. And then kawan saya kata, Shadows kena kontrol lah sikit, kau punya gelak kadang-kadang terabur kak. Dia tak lah, relax lah, tak ada apa-apa pun ni semua. Tak ada isu lah, tak ada isu semua. So kita orang lepak sampai lebih kurang 1 pagi macam tu. Okay, lepas dah habis lepak semua, so kita orang pun decide, okay lah, kita balik lah, tamatkan session hari ni. So okay, fine. So dalam perjalanan balik tu, saya seorang tak rasa apa-apa yang menyeramkan ataupun rasa benda-benda yang pelik yang ikut saya lah time tu. Tapi bila saya sampai rumah, right, lepas saya dah sampai rumah, saya dah mandi semua, dah bersihkan diri semua. So biasalah time tu dah pukul 2 macam tu, saya decide tak nak masuk tidur dulu. Okay, biasalah lepas mandi-mandi semua nak relax dulu kan sebelum masuk tidur. So saya duduk dekat hall di rumah yang sama yang tengah saya berada sekarang ni. Saya duduk dekat hall, saya tengah main lah phone macam biasa. Kemudian part ni yang jadi menarik sikit. Sebab apa? Tengah saya bermain dengan handphone saya, tiba-tiba terdengar, dia seakan-akan bunyi cicak tau, tapi bukan cicak. So mana yang korang pernah dengar bunyi cicak tu, dia macam cik lebih kurang macam tu. Tapi dia seakan-akan bunyi macam tu, tapi dia bukan bunyi cicak. Siapa yang pernah dengar bunyi cicak tu tahulah, tu memang bukan bunyi cicak. So time tu saya rasa macam pelik tau. And bunyi dia macam perlahan ke kuat.
So saya rasa pelik lah. Okay fine, mungkin macam saya fikir lah, mungkin cicak ke binatang ke apa lah. Tapi dia non-stop tau, gangguan tu non-stop. And saya sedar dia bunyi tu datang daripada TV punya kabinet dekat depan tu tau. So saya cakap okay, mungkin ada binatang tersangkut kat apa situ kan. So fine lah, buka lah laci-laci yang dekat situ. Tak jumpa apa-apa tau at first. So saya rasa macam okay, bunyi tu tiba-tiba tak ada, senyap. So mungkin khayalan ke apa, saya malas nak fikir lah. Dan tiba-tiba bunyi tu start balik tau. Tapi kali ni di lokasi yang berbeza. So tadi saya duduk dekat ruang tamu, saya ada lagi satu ruang tamu yang kedua tau. Bunyi tu datang di belakang satu cermin besar ni. So dekat ruang tamu yang kedua ni ada cermin yang besar, di mana bunyi tu datang seolah-olah dari belakang cermin tersebut tau. So dah macam lagi pelik kan, macam mana bunyi yang ada kat depan tiba-tiba boleh berada dekat belakang. Okay fine, saya pun berjalan daripada ruang tamu utama ke ruang tamu yang kedua. Saya check lah belakang cermin, kok ada something. Tapi again, tak ada apa-apa kat situ. And then bawah cermin tu ada lagi satu kabinet letak buku semua. Dan bunyi tu datang daripada bawah pula. Saya dah rasa macam kenapa bunyi ni bergerak? Apa kalau nak kata, macam saya cakap, macam kalau nak kata cicak laju, benar cicak bergerak kan, dari situ ke situ. Cicak ajaib ke macam ni? So time tu saya dah start naik baran tau. Okay, saya dah rasa macam ini something yang tak kena lah, ada yang tak kena ni. So again saya buka semua laci tu, and saya start lah cakap benda-benda mana bunyi lah, dah keluar. Macam memaksa dan memanggil tau, apa-apa benda yang binatang ke apa yang untuk keluar tau. Lepas dah check dekat kawasan situ pun sama juga, tak ada apa-apa. Kali ni bunyi tu berlompat ke arah dapur tau. And bila bunyi tu berlompat ke arah dapur, saya dapat rasakan ada macam seram sejuk di belakang tengkuk tau, time nak menghala ke bahagian dapur. Sebab apa? Kali ni bukan saja bunyi yang seakan-akan cicak, tapi boleh dengar bunyi seperti teriakan bayi yang kuat, Okay, untuk pengetahuan semua, dekat area saya ni tak ada bayi lagi time tu tau. Ini dah dikonfirmkan sebab keesokan harinya, just untuk pengetahuan keesokan harinya saya pergi ke office management untuk check dengan management whether dekat tingkat saya ni ataupun tingkat bawah ke apa ada bayi ke tak. And memang management confirm kebanyakan area dekat kawasan saya ni bujang tak ada bayi. So dia ada teriakan yang kuat tau, bayi. So time tu saya malas nak fikir banyak, seram sejuk tu dah ada. And also bunyi yang seakan-akan bunyi cicak melompat tu pun dah makin kuat. Alright. And dia macam bergerak dekat kabinet dapur tau. So saya dah macam dah tak rasa sedap lah. Tapi at the same time saya still macam tak puas hati tau. Macam mana kau keluar kan. Saya ada cakap macam tu tau. At the same time saya buka kabinet tu satu persatu, saya buka untuk mencari. Tapi tak pernah terfikir apakah akan terjadi sekiranya kabinet tu dibuka, and then kalau kata ada makhluk lompat dari keluar. Settle juga saya kat time tu juga. Tapi alhamdulillah nasib baik tak ada apa-apa yang berlaku time tu. And then kawasan yang last, terakhir sekali bunyi tu datang daripada bilik yang belakang, bilik terakhir sekali dekat pintu nak keluar dari rumah saya. Bilik yang terakhir tu bunyi tu datang paling kuat, and also bersama dengan bunyi teriakan tadi tu. So saya follow bunyi tu ke dalam bilik, sampai ke satu tempat tu dalam bilik tu ada tingkap. So bunyi tu macam datang luar daripada tingkap tu. So ada yang time saya cerita benda ni dekat kawan-kawan saya, dekat ibu dan ayah saya, dia orang cakap mistake yang saya buat time tu is membuka tingkap. Okay, kenapa saya cakap mistake? Sebab apa? Bila saya dengar bunyi tu dekat belakang tingkap tu, saya pun buka tingkap. Elok saya buka tingkap, terasa macam ada sesuatu masuk macam tu. Boleh rasa dia punya gerun, boleh rasa dia punya sejuk. Ni time saya cerita sekarang, saya dah rasa lain macam lah dia punya geli-geliman dia masuk. And then saya memang rasa ada benda dekat belakang macam tengah perhatikan saya. And time tu dia rasa macam kalau pusing ni apa aku akan nampak. So
time tu dah tak boleh nak fikir apa lah. Saya tutup tingkap balik. Time tu memang dah boleh rasa meremang dia sampai ke kaki semua. And time tu juga time tu cuaca panas tau. And walaupun dah pukul 2 pagi macam tu, tapi still boleh rasa bahang dia. Tapi dia punya perasaan sejuk tu memang lain macam. So ni belum nak pusing lagi ni, tengah nak beranikan diri untuk pusing. So lama jugalah pandang dekat tingkap tu. And makin lama saya pandang kat tingkap tu, makin saya boleh rasa seperti macam orang bernafas kuat daripada belakang. And time tu macam saya cakap tadi lah, saya dah buat satu kesilapan, which is dengan membuka tingkap. So kemungkinan bila saya buka tingkap tu, benda tu dah masuk. Bila saya pusing belakang, dia ternampak seperti satu bayangan. Dia tak nampak jelas apalah, tapi sebab kawasan rumah tu gelap, kawasan rumah saya gelap, dia macam ada satu bayangan yang sekejap je. Memang sekejap je penampakan tu, yang tak sedar pun. Bila saya pusing, saya sekali impas terkejut, saya ke belakang sikit, and then habis macam tu. Tapi walaupun habis macam tu, tapi moment dia, saya boleh cakap even sampai hari ni lah saya nak ceritakan benda ni pun saya still menggigil. Sebab mungkin bila menceritakan ni, dia tak sama dengan cara kita merasai tau, moment time tu. And benda tu rasa memang sampai ke tengkuk belakang. Saya time tu dah tak fikir apa-apa. Saya terus lari masuk dalam bilik, terus sorok, ibarat macam sorok dan selimut lah, akibat ketakutan ni. At the same time, saya baca segala surah yang saya tahu. Sepanjang malam tu, macam biasalah, dia ada perasaan-perasaan yang kejap-kejap terkejut, and then kejap-kejap seperti Shadow sorang-sorang ke waktu tu? Tak, isteri saya kat sebelah. Okay. Dia tak perasan apa-apa, dia tak sedar apa-apa sebab dia dah memang dah lama tidur. Tapi dia perasan satu benda, which is saya banyak bergerak lah malam tu. Sebab apa, saya tak boleh nak tidur betul-betul. Sebab kejap-kejap rasa terkejut, and kejap-kejap rasa macam kaki saya ni kena sepak, macam kena tendang macam tu. Tapi bukan kaki isteri saya ke apa, tapi memang kena tendang, kena macam jentik macam tu lah perasaan dia. So benda tu dia membawa sampai ke satu tahap di mana keesokan harinya, bila saya pergi masuk office untuk bila masuk bekerja, ramai staff tegur satu, muka pucat. Okay, muka seperti barat macam baru keluar peti ais yang kebiru-biruan macam tu. And then dia punya perasaan nak makan tu, macam niat nak makan tu macam tak ada tau. Dia macam hilang selera makan. And boleh rasa mana saya berjalan dekat kawasan office ke dekat kawasan rumah ke, saya rasa seperti diperhatikan. Macam benda tu ibarat macam tak puas hati cara saya tegur ke apa malam tu. So all the way, tapi dia tak adalah nak kata tahap ekstrim nak tolak-tolak ke apa, tapi dia tak ada macam tu. Tapi boleh rasa, memang boleh rasa macam ada satu benda yang mengikuti tau. So akhirnya dah tak tahan, saya pun decide, okay fine, saya akan call mak saya. Sebab benda ni just pengetahuan juga. Ini bukan kali pertama saya, banyak kali juga saya dah experience benda macam ni. Benda ikut balik, benda berdamping. So ini salah satu episod di mana saya beritahu ibu saya rasa benda tu dah melekat ataupun dah masuk rumah, and sekarang tengah ikut saya. So ibu saya datang rumah, check saya. Okay, dia start lah dia punya berubat, membaca surah, everything on. Okay, so part ni yang ibu saya kata paling mengerikan lah. Time dia baca ayat semua, and then dia tepuk belakang saya tau. Dia nak tepuk 3 kali. Tepukan belakang yang kalau kat bawah sini ni, kalau hentak sakit tau. Dia ada macam pedih-pedih dia tau. Tapi perasaan saya time kena tampar tu, saya tak rasa sakit, tapi saya gelak. Kali pertama saya gelak besar, kali kedua saya gelak biasa-biasa, and kali ketiga baru saya rasa sakit. Tapi sakit tu bukan tahap yang sakit-sakit sangat, tapi sakit yang biasa. Sebab tamparan mak saya tu memang saya tahu kuat lah, boleh rasa. Tapi all the while saya gelak time mak saya hentak belakang saya. So mak saya kata okay, dia baca ayat dekat air ni, suruh ambil air semayang, ambil wuduk semua.
bersihkan diri and amalkan ayat yang diberikan oleh mak saya selama 7 hari macam tu. And lepas tu alhamdulillah beransur pulih. Alhamdulillah beransur pulih. And then mak saya ada datang rumah nak check kod-kod benda tu masih ada berdamping sorok-sorok dalam rumah ke. So alhamdulillah memang tak ada. So benda tu memang dah keluar lah. So pengajaran saya dalam video ni lah, okay, dalam kisah saya ni kan, number one is kalau kita dengar sesuatu ataupun kita terasa ada sesuatu yang ikut kita jangan, number one macam saya, apa yang saya buat, saya cabar benda tu untuk keluar. And then lagi satu, orang kata kadang-kadang bila kita masuk rumah, kita dah baca ayat semua, kita dah lindung, so benda tu tak boleh nak masuk tau. Tapi apa yang terjadi malam tu is that tanpa tak sedar saya membiarkan benda tu masuk time saya buka tingkap tu. So benda-benda macam ni selalu kita kena peka satu benda. And then also jangan terlalu layan sangat benda tu. Kalau kadang-kadang dia ganggu biasa-biasa je, tak ada nak impact apa, tapi disebabkan kita layan, dia pun seronok dah kita layan kan, dia pun mula game dia. So itulah satu kisah pengalaman saya sendiri yang berlaku. Okay, Shadow, semasa gangguan tu berlaku, entiti tu ada menampakkan diri dia tak? Memunculkan diri dia tak? Dia tidak memunculkan diri, tapi time saya pusing ke belakang tu, masa saya cakap tu, dia macam ada sekali imbas, ada satu bayangan hitam tu. Sekali imbas je, memang cepat je dia punya moment dia. And kebanyakan gangguan berlaku time saya tidur, time macam saya cakap tadi, dia macam tendang-tendang kaki. And then bila saya berjalan kesorangan, rasa macam diperhatikan. Macam mana pun boleh tahu di tepi mata kita kan, kita boleh nampak macam ada sesuatu yang sedang memandang. Tapi bila kita check, kita pandang belakang, tak ada apa-apa pun. And also kita dapat rasa macam ada sesuatu yang macam hinggap kat kita tau. Kita rasa tak selesa, rasa sejuk-sejuk, and perasaan macam itulah. Tu mungkin perasaan orang kata apa, anxiety lah. Okay. Kalau anxiety ni, kalau macam kita rasa macam orang kata apa, tak tenteram lah dalam hati ni, kita akan rasa macam aku diperhatikan ke? Ada orang tengok aku ke? Kan? Okay, kalau biasanya kalau macam-macam ni, kita kena buat rawatan lah dengan mana-mana ustaz ke apa ke. Okay guys, jom kita dengar kisah kedua dari Shadows. Silakan Shadows. So kisah yang kedua ni berkenaan dengan rakan rapat saya tau. So dari zaman sekolah lagi memang kita orang dah rapat. Kita orang selalu kalau kata balik kampung sekalipun, kita orang akan balik bersama-sama tau. So memang rapat dari time kecil lah, keluarga semua memang rapat. So dia ni ada satu kampung dekat Perak, Parit Buntar. Saya punya kampung pula dekat Taiping. Okay. So ada sekali tu kita orang decide, okay lah, kita orang benda ni berlaku pada tahun 2008, tak silap saya, 2008. Time tu kita orang baru 18 tahun, tapi dah rasa confident lah, dah boleh balik kampung seorang-seorang kan. Selalu balik kampung dengan mak ayah. So kali ni kita orang decide nak balik kampung. Kita ziarah Taiping dulu, and kemudian kita orang ziarah dekat rumah rakan saya lah, dekat Parit Buntar. So okay, fine, dalam perjalanan semua okay, tak ada apa-apa. Tapi kisah yang kedua ni, macam saya cakap ni, dia agak meremangkan sesiapa yang mendengar ataupun pernah terjadilah dekat sesiapa sekalipun. So what happens is that dekat kampung member saya dekat Parit Buntar ni, nenek dia ada, moyang dia pun still ada lagi. Tapi moyang dia pada time tu dah tak berapa nak, orang kata, sihat lah, dalam keadaan uzur yang tu. Okay, tapi still boleh bertutur kata lah, tapi dalam macam ibarat macam dalam dunia dia lah kan. Okay, so tapi tak ada apa-apa nak dirisaukan lah pada pemikiran awalnya. Okay, so rumah kampung dekat Parit Buntar ni, dia bukan macam ibarat rumah kampung papan, tak ada, dia macam rumah teres biasa je. Okay, tapi yang menyeramkan rumah tu, yang sampai hari ni saya masih ingat lagi, dia ruang tamu, lepas tu dapur dia dekat belakang tau. And then dia ada macam satu partition ni, whereby dia akan block pemandangan ruang tamu ke dapur, di mana kita kena lalu satu laluan ni baru masuk ke dapur tau. So katakan bila waktu malam, bahagian dapur tu akan gelap, and kena masuk ke dalam dapur untuk switch on lampu. So saya bagi environment dia lah time tu. Okay,
sebelum saya ceritakan dia punya pengalaman dia. So satu hari ni kita orang dah sampai dekat kampung kawan saya ni. So macam biasalah kita orang lepak-lepak, sembang-sembang semua. Alright. Hari pertama tak ada apa-apa, hari kedua tak ada apa-apa, and hari ketiga, okay, hari ketiga ni yang paling interesting lah. So time tu keesokan hari ni dah nak balik dah. So malam tu kita orang decide kita orang nak have fun, layan kawasan kampung sebelum kita orang balik KL. So kita pergi lepak semua. So kita orang decide lepas lepak, and then plus area kampung kan tak adalah nak lepak lama sangat sebab tak banyak kedai buka lepas pukul 10 malam. So kita orang pun balik lepas tu, and biasalah mandi-mandi semua, and kita orang akan tidur dekat ruang tamu lah. So time tu dekat dalam rumah tu nenek dia dah tidur, moyang dia dah tidur, and pakcik-pakcik dia semua dah tidur lah. Tinggal kita berdua je. So kita orang layan lah TV, layan movie semua. So ingat macam tak ada apa-apa lah, should be fine lah malam tu. So dalam jam 11 macam tu, member saya ni dia rasa macam okay, dia nak pergi dapur untuk buat kopi or something like that. So dia pandang ke arah dapur, even though dah 18 tahun, tapi bila kita orang pandang pemandangan dapur tu, dia still memberi satu perasaan yang agak mengerikan tu. Tapi tak ada nak fikir apa-apa pun. Sebab apa, in the end pergi dapur, buka lampu, tak ada apa pun kat dapur tu. So member saya decide, okay lah, fine, pergi dapur. So time perjalanan dia nak ke dapur tu, saya perasaan dia punya cara gerak-geri dia dah start macam perlahan tau. Dan dia pandang ke arah saya. Dia kata, Shadows, kau ada rasa macam ada orang dekat dapur? Dan saya pun beritahu dia lah. Okay, kita bagi panggilan nama samaran dia Nabil . So saya pun bagi tahu Nabil, Nabil, aku tak dengar apa-apa pun. Kau dengar apa yang kat dapur tu? I mean, semua dah tidur kot. Yang kau dah tidur, nenek kau dah tidur, semua dah tidur. Takkan ada siapa-siapa kat dapur kot. Dan Nabil pun kata, Shadows, kau pergi usah-usah tengok kot ada siapa-siapa bangun ada kat dapur. Yang time tu macam biasalah, even though 18 sampai sekarang still sama pegang perangai. Kata, alah kau ni penakut, dah bukan ada apa-apa pun kat dapur tu. Kalau ada pun pakcik kau ke nenek kau je. So macam tu lah. So saya pergi check satu-satu bilik kan. Kata, tak ada, semua tidur, elok semua ada dekat sini. Dan dia still rasa tak sedar hati. Dia kata, Shadows, kau teman aku sekejap pergi dapur. Aku rasa macam ada benda kat dapur. So time tu saya malah nak layan dia punya kerena dia. Alah kau pergi je lah dapur tu, aku nak layan TV ni. Tak ada apa-apa lah, kita dah berapa tahun stay dekat menginap kat rumah nenek kau ni, tak ada apa-apa lah, kau pergi lah. So dia pun berat hati lah kan? Berat hati nak ke dapur, tapi dia beranikan diri. Dia masuk ke dapur tu. Macam saya cakap tadi, untuk masuk dapur tu, untuk switch on lampu, kena masuk dalam keadaan gelap dulu, cari switch, baru boleh buka lah, baru boleh terangkan dapur tu, kawasan dapur tu. So elok dia masuk ke dapur, dia rasa macam ada bunyi satu cawan berbunyi, yang bunyi cawan kling 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 kling, macam tengah buat air macam tu. And then rasa macam ada nafas yang kuat tau. Nafas yang macam macam tu. So dia dah macam cakap, berat hati dia nak gerak ke dapur tau. Dia macam, siapa yang ada kat dapur ni? Kalau aku buka lampu ni tak manis pemandangan kalau ada benda yang tak elok kan. So in the end, disebabkan member saya nak juga minuman dia, so dia end up dia buka switch lampu. At the moment member saya menjerit lah dekat dapur tu. Menjerit, saya terus rushing lah pergi dapur. Rushing. Time tu apa yang saya nampak? Saya nampak moyang dia tengah buat air kat dapur. Then saya tanyalah Nabil, apa yang kau menjerit Nabil? Moyang kau tengah buat air. Then Nabil tanya saya, tapi Shadows, bukan kau cakap semua dalam bilik tengah tidur ke? So ini satu lagi persoalan yang sampai hari ni tanya lah, siapa orang yang kita nampak tu. So time tu saya malah nak fikir apa-apa. Saya jenis yang straightforward, alah mungkin aku tersalah tengok kot Nabil.
ketua Oyang kau. Oyang tu pula dia pandang kita, pandang ke arah kita, tak cakap apa-apa tau. Walaupun dalam keadaan yang kusut dengan biasa pemakaian orang dekat utara kan, dia orang akan pakai kain, macam kain pelikat, kain apa tu, kain batik tu dengan ada satu baju kedah ke apa, saya tak tahu macam mana nak describe baju tu, tapi belah perak macam tu lah, selalu pakai pakaian macam tu. So dia tengah buat air everything sambil pandang kat kita, and dia senyum. Dia tanya, Nabil nak air ke? Then Nabil macam jam kejap. Dia kata, tak apa lah Yang dia panggil moyang dia Oyang. Oh tak apalah Oyang, Nabil ambil nanti je lah. Tiba-tiba rasa macam tak rasa nak minum pula. Tapi kenapa Oyang duduk dalam gelap buat air? Dan Oyang dia pun jawab, saya masih ingat lagi sampai hari ni. Oyang kata, Oyang memang dah biasa buat air ke, nak siap-siap apa-apa persediaan dalam gelap. Sebab Oyang nampak lebih jelas bila lampu tutup. Sebab bila lampu terang sangat tak nampak apa-apa. So time tu dah boleh rasa something dah tak akan dengar bila moyang si Nabil ni cakap macam tu. Tapi kita orang dah rasa dia punya gerun dia lain macam lah. Macam tak mungkin Oyang dia. Tapi disebabkan kita orang fikir, okey lah, mungkin saya nampak Oyang dia tidur tapi sebenarnya tak. And kemungkinan Oyang dia memang ada dekat dapur. So kita orang semua bersangka baik time tu lah, tak nak fikir apa-apa. So elok kita orang pun nak belah daripada dapur tu, nak keluar daripada dapur tu. And tiba-tiba Oyang dia bagi tahu, Nabil, kenapa tak tutup lampu? Saya pandang Nabil, Nabil pandang saya. Kita orang decide, apa kata kita jangan layan apa yang kita dengar tadi, kita terus menghala ke arah ruang tamu. So kita orang continue ke ruang tamu, biarkan lampu terbuka. And kemudiannya salah seorang daripada pakcik Nabil ni bangun, and dia datang ke ruang tamu. Dia tanya, apa hal lampu dapur tu terbuka? Dan kita orang pun ceritalah apa yang terjadi, semua benda tu. So pakcik si Nabil pun duduk dengan kita, and dia ceritakan sesuatu yang sampai hari ni saya tak boleh lupakan lah. So ikutkan, tak tahulah benda ni sebab apa yang pakcik dia cerita, kisah dia macam ni lah. Moyang dia dulu ni, time dulu-dulu lah, ada terambil saya rasa dia punya saka seseorang tau. So what happen is that saka seseorang. Tapi what happens that saka ni, dia somehow dia tak boleh nak keluar ataupun tak boleh nak dilepaskan pun tak tahu. Tapi dia sentiasa menyerupai moyang si Nabil ni dalam rumah tau, especially time malam. So moyang dia boleh berada dekat katil tau, macam tak ada apa-apa, tengah baring everything all. Tapi bila moyang dah tidur ke apa, time tu dorang, sesiapa yang ada kat rumah, pakcik dia ke, makcik dia ke, ataupun macam lelaki ni Nabil sendiri yang dengan saya tu pun sendiri serempak, nampak memang sebiji macam Oyang si Nabil ni. And dia tak ada nak kata nampak macam mana kita nampak dalam cerita-cerita hantu yang cerita Melayu seram yang kita selalu tengok, yang contoh yang hantu nenek yang makan nasi atas lantai lah, apalah. Dia bukan macam tu. Dia ibarat macam sebiji macam kita nampak manusia yang tengah buat perkara yang normal, tapi yang tak normalnya dalam kes ni, dia buat benda-benda dalam gelap. And cara percakapan dia pun macam lain daripada tuan punya badan tau. So pakcik dia bercerita, so benda tu sekarang tengah berlari dalam rumah. And kita orang, pakcik si Nabil tengah mencari penyelesaian time tu untuk macam mana nak buangkan benda tu. Sebab benda tu somehow macam tersangkut dekat dalam rumah tu. And akhirnya lepas peristiwa tu, saya demam. Saya demam keesokan harinya. Member saya Nabil pula dia jadi macam, apa orang kata, bukan nak kata biol lah, dia macam tak boleh nak percaya situasi yang dah berlaku tu tau. Sebab benda tu terlalu real di depan mata. So dia jadi macam
tanda tanya, benda tu betul ke berlaku, ataupun mimpi ke, ataupun tu semua mainan minda ke. So dia jadi jam. Tapi lepas apa yang diberitahu oleh Pakcik si Nabil ni, dia jadi tergamam tau. Dia tak tahu macam mana nak letakkan benda ni, sama ada situasi dia reality ataupun satu mimpi. Tapi kita orang semua sedar time tu memang benda ni betul-betul terjadilah. So akhirnya moyang dia dah meninggal. Tapi mengikut pakcik dia, diorang terpaksa panggil ustaz untuk halau benda tu keluar rumah. Sebab even though moyang dia meninggal, tapi benda tu still bermain-main dalam rumah tu tau. So akhirnya diorang still macam dia macam tak bertuan lah. Dia macam tak bertuan. Sama ada dia akan bermain dekat rumah tu, ataupun tiap-tiap malam dia orang akan dapat komplain daripada orang-orang kampung, kata nampak kelibat-kelibat atas bumbung, nampak kelibat dekat depan rumah, kacau orang, semua benda. So in the end, punca dia still dekat rumah member arwah yang member saya tu. So lepas diorang panggil ustaz berubat, lama juga, dekat 2-3 bulan yang tu baru akhirnya benda tu settle. Sebab for some reason memang benda tu berat nak keluar dari rumah. And alhamdulillah sekarang semua dah okey. Saya tanyalah kawan saya si Nabil ni, cakap, aku harap tak ada siapa yang ambil benda tu Dan Nabil cakap tak ada. Kita orang make sure benda tu habis itu lah. Because yelah, nak main dengan benda-benda ni, satu, kita sebagai orang Islam, benda ni memang dah syirik, and tak boleh nak main dengan semua benda-benda ni. So Nabil dah tegaskan, dia kata tak rasa tak ada siapa yang ambil benda tu. So harap kita maintain macam tu lah. So alhamdulillah, so far sekarang semua dah nampak macam elok. Tak ada nampak kesan-kesan macam peristiwa yang kita orang experience dulu. And yes, so kisah yang kedua ni, siapa yang pernah tahu ataupun dah mengalami akan tahulah dia punya pahana dia, ataupun dia punya side effect dia lah. Bila orang-orang yang dulu-dulu kan, especially orang dulu-dulu yang suka bermain dengan ilmu-ilmu macam ni kan. So untuk especially apa yang saya dengar lah, orang-orang kampung selalu cerita is that macam diorang guna hantu raya ataupun saka-saka ni untuk tenaga batin, untuk berbuat kerja, semua benda tu lah. Tapi yelah, kita budak zaman moden kan, mana nak faham semua benda-benda ni kan. Okay Shadow, nenek moyang kita dulu ni, dia bukannya dia pelihara semata-mata untuk kepentingan diri dia lah. Ini turun-temurun tau, daripada nenek moyang tu. Kenapa? Untuk jaga kebun, jaga rumah kan. So benda ni diturun ke cucu cicit dia sampai ke hari ni. Mungkin yang generasi sekarang ni, dia tak tahu pun dia ada saka. Dia tak tahu saka. Jadi saya sarankan, kalau ada yang mengalami benda-benda macam ni, pergi berubatlah dengan doktor pula lah, dengan ustaz kan, untuk buang saka ni lah. Betul. Melainkan kalau ustaz ataupun sesiapa yang panggil untuk membunuh, dan lain lah cerita dia. Tu totally lain lah. Okay guys, itu saja 2 kisah seram dari Shadows. Memang seram guys, dan sangat-sangat menarik dari kisah-kisah yang diceritakan oleh Shadow ni. Okay Shadow, kita sembang-sembang sikit macam mana boleh terjebak dengan dunia YouTubing ni? Okay, so macam mana boleh terjebak dengan YouTubing ni? Actually macam saya cakap dulu actually dah lama plan nak buat ni. Even time zaman belajar dulu plan nak buat, tapi disebabkan banyak benda, rasa komitmen untuk mencari kerja lah, untuk buat ni lah. Akhirnya bila sekarang ni, bila dah lebih settle down, dah ada orang kata duit sikit lah untuk beli barang-barang keperluan untuk start YouTube ni, akhirnya so kita orang saya pun decide untuk start channel ni. And saya nak berkongsi cerita bukan daripada sekadar hanya cerita macam saya cakap, bukan sekadar cerita saja, tapi pengajaran buat viewers yang dekat luar sana tu. Okay, kenapa pilih konten-konten mengenai kisah-kisah pembunuhan ni lah? Okay, so kisah crime ni, dia ada interesting dia juga tau. Contohnya kebanyakan dalam channel saya banyak kes-kes jenayah yang berlaku dekat US tau. Sebab apa? Dekat US ni, diorang punya crime, especially diorang punya serial killer diorang punya pembunuhan bersiri diorang ni, cara pemikiran diorang, cara diorang plan, cara
apa orang kata, cara diorang lakukan jenayah tersebut, dia lain daripada yang lain tau. Dia macam tak boleh brain lah, tak boleh nak fikir macam mana jenayah diorang boleh buat sekejam itu tau, tanpa ada rasa belas kasihan ke apa. I mean, kita pun ada kisah-kisah kita jenayah dekat Malaysia, tapi kalau nak bandingkan dengan US ataupun dekat negara dekat luar sana, tak kisah US ke China ke Japan ke, diorang pun ada kisah jenayah diorang yang menggerunkan lah. Macam dekat Malaysia kita dah tahu kebanyakan jenayah, contoh yang paling famous macam Mona Fendi, and then Botak Chin, dia macam tu lah. Okay, lepas ni tak ada ke cuba-cuba nak buat kisah-kisah seram pula ke? Sebab dengar tak ada cerita Shadow kan menarik juga. Macam mana tu Shadow? Ada. So dalam channel saya akan sentiasa berubah ikut minggu. So mungkin minggu ni saya akan fokus kepada kisah seram yang banyak pengalaman yang macam saya kisahkan hari ni. And then minggu seterusnya pasal misteri dunia, misteri yang otak kita tak boleh nak faham. And then lepas tu macam minggu seterusnya kisah jenayah. So dia rotate. Dia bukan hanya fix kepada satu genre saja, ada seram ataupun misteri. Dia akan sentiasa, so untuk menarik lagi minat orang yang suka dengar kisah yang pelbagai ni lah. Okay, sebelum mengakhiri slot seram, malam seram Cengkeh untuk malam ni, ada tak Shadow nak sampaikan apa-apa pada viewers? Okay, silakan. Okay, so kepada viewers Cengkeh Channel, terima kasih kerana sudi menonton channel ini, and also terima kasih kepada Abang Cengkeh and also Cengkeh Channel kerana sudi menjemput saya untuk menceritakan kisah seram ni. And lagi berbesar hati kerana dapat tahu saya first YouTuber yang berkolaborasi dengan Cengkeh Channel, which is saya amat berterima kasih lah banyak-banyak kerana sudi panggil saya. And also kepada viewers yang baru menonton Cengkeh Channel, I tell you, kebanyakan konten saya follow memang best jalan cerita dia. Okay, so korang subscribe lah ke channel Cengkeh Channel ni. And also dari hati saya kepada sesiapa YouTube dalam Malaysia ni, kita support sesama kita. Alright, tak payah nak fikir aku lagi hebat ke, kau lagi hebat ke, tak payah. Kita semua sama dalam satu bidang sama, menceritakan kisah-kisah yang pelbagai lah dalam ni. Kita semua ada identiti kita sendiri, so kita bantu sesama kita. Alright, so and macam saya, kepada korang yang mana minat kisah-kisah konten macam saya punya jenayah, jenayah, misteri, paranormal, korang boleh ke channel saya and korang boleh view, and kalau korang suka korang boleh subscribe, and korang boleh share dengan kawan-kawan korang, and also leave a comment kalau ada pendapat korang atau kisah-kisah korang yang korang nak share dengan saya. Yes, itulah pesanan saya kepada semua. Okey, terima kasih Shadow. Okey, itu saja untuk kita dalam slot malam seram Cengkeh. Okey, terima kasih kepada Shadow kerana sudi berkolaborasi dan berkongsi cerita kisah-kisah seram dengan kami malam ini. Okey, yang mana belum subscribe lagi channel Shadows ni, jom guys kita sama-sama subscribe sehingga channel ni mencapai 1k subscribers guys. Kami mengucapkan terima kasih kepada Shadows dan pada korang yang sudi menonton. Assalamualaikum. Bye.